Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir pagi ini kerana sudi meluangkan sedikit waktu untuk mendengar pengisian slot motivasi pagi ini. So, tajuk motivasi hari ini adalah sabotaj diri sendiri dan bagaimana ingin mengatasinya. High achievers, dan kadang-kadang saya sendiri pun ada masa menjadi mangsa sabotaj diri. Sabotaj diri ni sebenarnya bermaksud tindakan yang kita lakukan setiap hari, cara kita berfikir, corak pemikiran kita yang menghalang untuk kita mencapai apa-apa tujuan, sistem kepercayaan kita sendiri yang menghadkan. Benda ni akan mencorakkan fikiran kita dan tindakan kita dan akhirnya akan memberi impak yang negatif dalam diri. Seterusnya saya akan share beberapa contoh-contoh self-sabotage lah dan cara-cara untuk mengatasinya. Contoh yang pertama adalah kesempurnaan. Orang cakap perfectionist lah. Ianya selalu berlaku bila kita mula-mula nak melakukan sesuatu perkara yang baru. Contohnya lah, kita ada task untuk dibentang ataupun kita diberi tanggungjawab untuk lead sesuatu program. Banyak lagi lah kan. Tapi sebenarnya bila first time kita nak buat perkara baru ni, selalunya kita terlampau banyak fikir sebab kita nak perfect. Sedangkan kita sendiri pun tidak tahu pun perfect tu macam mana. Sebab tu kita kena atasi perkara ni sebab dia akan memberi impak yang negatif kepada kita. Sebab efeknya kita akan teragak-agak dengan keupayaan kita sendiri, takut membuat kesilapan, kita takut nak jatuh, kita takut mau ambil risiko dan paling teruk ialah kita takut tentang apa yang orang akan fikir. Dah berjaya lakukan, apabila ada feedback daripada orang, kita ambil feedback tersebut untuk kita improve sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit pun lama-lama akan jadi bukit. Contoh self-sabotage yang seterusnya, kita mempunyai sikap judging others. Kita suka macam manalah kita boleh nampak orang tu macam ni, kita boleh nampak orang tu macam tu, kan? So, ini pun salah satu contoh lah. Kejayaan dan ia akan membentuk satu kepercayaan lah at the end. So, benda ni pun tak bagus, kita kena atasi perkara ini. Bagaimana untuk mengatasi masalah ni? First thing first, buang andaian. Kita jangan ada assumption. Kita jangan buat satu keputusan tanpa fakta dan bukti. So, bila ada konflik, is always a projection. Bila kita sayang orang, automatik kita pun sebenarnya sayang diri kita sendiri. So, bila kita sayang diri kita sendiri, bila kita sayang orang, tak adalah masalah judging others ni. Okay, sorry. Okay, seterusnya self-sabotage yang ketiga adalah spend time dengan orang yang membina kita lah. Contohnya orang toksik. So, seperti yang kita tahu, kita ni takkan mampu mau ubah orang. So, apa yang kita boleh buat ialah kita sendiri yang mengubah diri kita. Contohnya, kita cari kawan ataupun orang yang boleh menjadi role model yang mempunyai aspirasi yang sama atau lebih baik daripada kita. Dan kita jauhkan diri daripada orang toksik dan sentiasalah berdoa untuk bertemu dengan orang yang membina ke arah yang positif. Self-sabotage yang keempat ialah terlalu banyak bagi alasan. Bila kita terlalu banyak bagi alasan inilah sebenarnya yang membenarkan kita untuk tidak menghadapi sebarang perubahan ataupun kemungkinan risiko. Contohlah, alasan ni boleh datang daripada pelbagai lah kan, mengikut keadaan. Contohnya kewangan, umur, kekurangan waktu
dan sebagainya. So cara untuk mengatasi alasan ni tadi, kita kurangkan alasan. Sentiasa bagi peluang dengan diri sendiri untuk mencuba, walaupun perkara tu sebenarnya perkara baru dan memang kita tak biasa untuk buat perkara tu kan, tapi bagi peluang dengan diri. Selagi kita tak bagi peluang dengan diri kita, macam mana kita tahu benda tu kita boleh buat ataupun tidak kan? Dan kita kena mencabarlah, kita kena cabar pemikiran negatif. Tadi adalah 4 sajalah contoh-contoh self-sabotage yang saya ingin share pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi bentuk-bentuk self-sabotage ni, tapi disebabkan kita pun mempunyai masa yang tidaklah panjang kan, so saya kongsikan 4 sajalah pada hari ini. So sebagai kesimpulan, self-sabotage ni dia memang boleh berlaku dalam berbagai bentuk, boleh berlaku pada sesiapa sahaja dan bila-bila masa pun boleh berlaku. So apa yang kita boleh buat? Belajarlah untuk menangani self-sabotage ni sebelum ianya menjadi lebih teruk. Benda pertama yang kita boleh buat, kenal pasti tingkah laku sabotage diri. Lepas tu, jangan lupa untuk amalkan belas kasihan pada diri sendiri, self-compassion. Jangan sentiasa bersikap keras dan kritis pada diri sendiri. Kita ni takkan pernah perfect. Sekali-sekala tu memang kita akan buat kesilapan. Tapi anggaplah kesilapan itu tadi sebenarnya adalah ruang untuk kita belajar memperbaiki diri. Belajar untuk maafkan diri atas kesilapan dan kegagalan. Dan layanlah diri anda dengan kebaikan sama yang anda akan bagi pada orang lain. Seterusnya, cabar pemikiran negatif. Cuba belajar untuk fikir berasaskan bukti dan bukan assumption. Tidak perlu sibuk fikir apa orang kata ataupun apa yang bakal terjadi, tapi cuba fokus melihat pada perancangan dan tindakan yang kita dah buat dan usahalah ke arah penambahbaikan. Akhir sekali, amalkanlah penjagaan diri dari segi aspek fizikal, emosi dan rohani. Tidur perlu cukup, amalkan pemakanan yang sihat, bersenam dengan berkala dan luangkanlah masa untuk terlibat dengan aktiviti yang buat anda gembira. Akhir kata, suburkanlah banyak emosi yang positif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada saya.